Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimin rahmati dan dikasihi sekalian, muka tafsir Ibn Katsir jilid yang keempat, muka surat 548. Masih lagi kita membincangkan tentang pemilihan Allah SWT terhadap Nabi Yusuf ini dan keutamaannya dan apa yang diberikan kepada datuk nenek moyangnya untuk kita lihat dan kita fahami. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi Nabi dan diajarkannya kepadamu sebahagian dari tafsir mimpi-mimpi dan disempurnakannya nikmat kepadamu dan kepada keluarga Yaqub. Sebagaimana Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapamu sebelum itu, iaitu Ibrahim dan Ishaq. Sungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan kuliah lalu kita telah pelajari ini antara merupakan nikmat pemilihan dan nikmat keilmuan yang Allah berikan kepada seorang Nabi. Dan telah pun saya jelaskan kepada tuan-tuan bagaimana maqam al-alimiyah, iaitu kedudukan sebagai seorang alim, nampaknya mengatasi kedudukan kepentingan menjadi saleh dalam bab kepimpinan. Kerana Nabi yang dipilih oleh Allah SWT ini, ilmunya adalah satu kelebihan untuknya. Demikian juga manusia dalam bab kepimpinan pun, kesalihan itu satu perkara bersangkutan dengan dirinya. Tapi keilmuan dan juga kelayakannya untuk kepimpinan itu adalah perkara yang diutamakan. Kerana dengan itulah dia akan memimpin. Manakala perkara yang bersifat kesalihan itu lebih khusus untuk dirinya. So, tentulah kalau lengkap kedua-dua karakter atau kualiti ini, itu yang lebih utama. Dan kemudian Allah menyatakan ta'wilil ahadith, iaitu di sini takwil diambil perkataan ala, iaitu maksudnya kembali. Dari segi bahasa, dapat kita memahami bahawa ini mengembalikan sesuatu kepada hakikatnya ataupun substance sesuatu atau tibanya satu makna. Kalau takwil itu kita lihat dalam konteks kehidupan dalam bab mimpi, iaitu memang menurut Al-Quran mimpi antara benda yang merupakan isyarat tentang apa yang bakal berlaku. Jadi takwil mimpi penjelasan tentang satu yang akan terjadi bersangkutan dengan apa yang dilihat itu. Nabi Yusuf melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadanya. Puluhan tahun ke depan, barulah dia akan dapat melihat perkara itu berlaku, iaitu 11 orang saudaranya termasuk adiknya Bunyamin, Benjamin itu, ibu dan bapanya yang datang bersama-sama ke Mesir untuk melihat, menyaksikan dia memegang satu portfolio penting dalam kerajaan. Jadi penjelasan ini yang memegang sebagai takwil. Ini kalau kita memahami al-ahadith, lalu kita kata mimpi. Tapi ada juga yang menjelaskan, ia maksud dengan peristiwa-peristiwa. Kalau belajar bahasa Arab, perkataan ahadith menunjuk pada hadith, jamak kepada hadith. Kalau ahdath, jamak kepada, contohnya, hadith. Kalau hawadith, jamak kepada hadithah pula. Itu dah lebih kepada peristiwa-peristiwa yang menakutkan, peperangan dan sebagainya. Jadi ini perkataan ha, dal, tha, hadathah. Jadi hadis Nabi sebagai contohnya itu merujuk kepada satu bicara yang melibatkan apa yang datang daripada Nabi SAW. Semuanya berkaitan hadatha, muhdath, hadis dan sebagainya. Jadi apa yang difahami daripada perkara ini, iaitu Nabi Yusuf diajar oleh Allah SWT bukan sahaja mentakwil mimpi, itu satu juzuk daripada kelebihan menjadi insan pilihan, tapi baginda juga boleh membaca dan mempunyai satu firasat yang tepat, kemampuan untuk melihat satu benda dengan tepat, membaca keadaan keliling berlaku dan membuat rumusan-rumusan yang sangat meletakkan dirinya pada kedudukan yang mulia, yang tinggi. Nanti kita akan belajar perkataan firasat dalam konteks bila Aziz Misr yang membeli Nabi Yusuf sedikit masa saja lagi, bahawa dia berkata kepada isterinya supaya buat baiklah kepada budak ini, mudah-mudahan takhizahu walada, kita ambil dia sebagai anak. Jadi kita akan lihat bagaimana firasat ini juga ada peranan tertentu dalam Islam, seperti berlaku bila Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mencadangkan supaya umat Islam mengambil Umar Khattab menjadi penggantinya. Jadi itu kita akan bincang kemudian. Jadi ini merujuk kepada takwil ahadith yang diberikan oleh Allah SWT, kelebihan kepada Nabi yang mulia ini, iaitulah kemampuannya untuk menganalisis satu-satu benda, impaknya,
outputnya, outcome-nya terhadap satu perkara yang kita panggil pada hari ini satu benda yang bersifat futuristik. Tentulah kelebihan seperti ini merupakan anugerah Allah SWT, dan memang kita tak dapat bayangkan pada sepatah perkataan yang digunakan, tetapi memahami kedudukan seorang Nabi dengan tanggungjawabnya, tentulah kelebihan itu menjadi satu pemberian Allah untuknya, untuk insan yang sebanding dengannya sebagai Nabi Allah SWT. Jadi telah kita pelajari juga bahawa Rasulullah SAW beritahu kepada kita mimpi ini ada 3 bentuk. Satu merupakan bisyarah daripada Allah, yang kedua hadithun nafsi, yang ketiga merupakan tahzin ataupun takhwif minasyaitan. Jadi mimpi yang dialami oleh manusia ni seringkali datang dalam bentuk tersirat, kecuali kalau ia nampak jelas, seperti Nabi yang salah melihat perempuan yang mengerbang rambutnya keluar dari Madinah. Nabi telah mengatakan itu merupakan penyakit yang berlaku di Madinah, telah pun dikeluarkan oleh Allah pergi ke tempat lain, Juhfah contohnya. Begitu juga Nabi melihat di tangan baginda ada gelang daripada emas. Bila baginda meniupnya atas suruhan daripada Jibril, maka ia pun lenyap. Nabi mentakwilkan dia sebagai datangnya pendusta akhir zaman yang mengaku menjadi Nabi, dan itu benar-benar berlaku kepada seorang bernama Al-Aswad Al-Ansi dan juga Musailimatul Kazab. Jadi ini adalah mimpi yang berlaku pada Nabi dalam sifat yang nampaknya jelas, direct. Tapi bagi kebanyakan kita, ia datang dalam bentuk yang tersirat. Sebagai contohnya mimpi melihat ikan yang besar, cantik, tapi ada terkelar pula di badannya, seolah macam terguris di badannya, bergaris. Contohnya mimpi seseorang itu. Ini apa maksudnya? Ikan maknanya satu makanan yang baik, lautan. Tapi kenapa di badannya ada bergeser seperti itu? Adakah dia terlanggar sesuatu? Jadi dia memerlukan kepada satu bentuk tafsiran. Ia satu benda yang tersirat dalam tersurat itu. Tapi ada juga mimpi yang berulang-ulang kali berlaku dan dia mendatangkan natijah yang lebih kurang sama. Contohnya, orang mimpi melihat gigi tercabut ataupun gigi itu hancur. Ini agaknya kerana ada informasi yang Allah berikan terhadap kemalangan ataupun kematian agaknya. Kerana banyak kali peristiwa seperti itu bila berlaku, dia kesannya seperti itu. Ada juga mimpi yang mana dan secara dasarnya kita telah pelajari bahawa Nabi bersabda, kalau mimpi itu satu yang baik, falyamalillah, dimuji Allah SWT. Kalaulah mimpi itu satu yang tak disenangi, dia daripada syaitan, maka berludahlah seperti yang telah kita pelajari, dan jangan ceritakan kepada siapa tentang perkara tersebut. Dia tidak akan memberi apa-apa implikasi dalam kehidupanmu. Bila kamu menyembunyikannya dan kamu meludah, kamu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kamu berdoa kepada Allah. Sungguh-sungguh rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi melihat kepada perkataan pemilihan yang Allah gambarkan kat sini, begitu juga penyempurnaan nikmat yang diberikan kepada keluarga yang mulia ini, keluarga Nabi Yaqub, puteranya Yusuf. Dahulu datuknya merupakan Ishak dan juga Ibrahim. Kat sini menariknya, bila kita fahami bahasa Arab, nampaknya datuk merupakan sebahagian daripada ayah kepada seseorang manusia. Sebab itu kita lihat dalam firman Allah SWT contohnya, wala tankihu ma nakakha aba'ukum min nisa'i illa ma qad salaf. Maka diharamkan untuk seorang lelaki itu untuk mengahwini sesiapa saja dikahwini oleh bapa-bapanya, kecuali lah benda yang telah lalu. Lalu itu diampunkan. Tapi pada zaman Nabi SAW, ada yang berkahwin dengan bekas isteri kepada ayahanda yang telah wafat, maka disuruh cerai oleh Rasulullah SAW. Maka menunjukkan kepada kita bahawa datuk ke atas ini merupakan ayah juga dalam konteks hukum. Jadi balik kepada perkataan yang Allah gunakan ini, ala abawaika min qabl Ibrahim wa Ishaq. Jadi nikmat penyempurnaan yang Allah jadikan ini kepada keluarga Nabi, dimulai dengan Nabi Ibrahim, kemudian anaknya Ishaq, kemudian Yaqub, kemudian Yusuf alaihimussalatu wassalam. Sebab Nabi telah menyatakan Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yang mulia, anak kepada yang mulia, cucu pada yang mulia, cicit pada yang mulia. Kerana inilah menunjuk pada Yusuf AS. Jadi inilah dia hukum dari sudut Islam. Itu sebab seseorang dari sudut perkahwinannya, ayah, datuk, itu merupakan insan yang layak untuk mengahwinkan seseorang wanita sebagai contoh. Kita juga umat Islam dalam konteks ayat ini diharamkan untuk berkahwin dengan bekas isteri kepada ayah. Bukan ayah saja, datuk, moyang. Kalau berjumpa dengannya, maka itu merupakan nenek kita, walaupun bukan melahirkan keturunan kita, tapi itu merupakan bekas isteri kepada bapa. Datuk termasuk dalam konteks bapa seperti yang digunakan dalam ayat ini. Begitu juga sebaliknya, seorang datuk tidak boleh mengahwini cucu-cucunya sampai ke bawah, maka itu juga merupakan anaknya. Kemudian Allah menyatakan, inna rabbaka alimun hakim. Sungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Saya telah jelaskan yang kuliah lalu bagaimana dalam kitab Old Testament menceritakan bahawasanya Yaqub ini lahir selepas Ais alaihi wassalatu wassalam. Jadi Yaqub datang perkataan aqibah,
kalau mereka yang mengatakan bahawa Yaqub ni nama dalam bahasa Arab, maka atas tuan yaf'ul, Yaqub, yaf'ul. Jadi Yaqub ini datang dari aqaba yaqibu, maknanya datang selepas. Kerana dalam penceritaan mereka bahawa ketika Yaqub dan juga Ais ini merupakan kembarnya nak keluar daripada rahim ibu, maka mereka bertolak-tolakan. Dan akhirnya Yaqub keluar kemudian, Ais keluar terlebih dahulu. Ais ini lebih disayangi oleh ayah, iaitu Nabi Ishaq AS. Manakala Yaqub disayangi oleh ibu. Dalam cerita Israiliyat ni tuan-tuan, cerita yang tidak berpandu kepada dalil yang kuat ini, bahkan ditolak oleh para ulama muhadithin cerita demikian. Maka Ais lebih disayangi oleh Ishaq AS. Yaqub lebih disayangi oleh ibu, sehingga satu hari ketika ditetapkan untuk mendapat wahyu, diberikan wahyu, maka Ishaq memilih untuk beri kepada Ais. Tetapi waktu itu Ishaq AS sudah pun berkeadaan rabun dan tak dapat bezakan di antara Ais dengan Yaqub. Akhirnya dia tersilap memberi kenabian itu kepada Yaqub, tidak diberi pada Ais. Maka dengan sebab itu Yaqub terpaksa berhijrah, menyelamatkan dirinya daripada diserang oleh Ais. Cerita seperti ini cerita dongengan, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Kerana pandangan masyarakat Yahudi yang menceritakan perkara-perkara seperti ini bertujuan untuk memburukkan nabi-nabi. Dalam masa sama mereka bergembira menyatakan bahawa mereka ni ramai nabi lahir di kalangan mereka, tapi dalam masa sama mereka mencemooh dan memburukkan nabi-nabi ini. Sampai Nabi Musa AS pun disebut oleh Allah SWT. Nanti kita akan pelajari, wala takunu kalladzina adzaw Musa fabara'allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha, bahawa Nabi Musa AS itu pun tak terkecuali perkejahatan mulut mereka yang mengatakan bahawa Nabi Musa ni tidak mempunyai kelakian yang lengkap, iaitulah tidak mempunyai anggota bawah daripada zakar itu dengan sempurna, sehingga itu Nabi Musa tidak memiliki anak lelaki. Berbagai tohman dan cerita dongengan yang akan kita lihat bila kita bandingkan, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Dan ada kaitan juga dengan perkara ini ketika Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, di awal surah Yusuf ni disebut oleh sebahagian daripada para ulama tafsir macam At-Tabari, bahawa Nabi melihat Umar Khattab radhiyallahu anhu membaca lembaran kertas. Walaupun Nabi adalah seorang yang ummi, tidak boleh membaca, tapi baginda mengecam, dapat memahami sesuatu daripada tindakan Umar Khattab, iaitu membaca daripada kepingan lembaran Taurat. Dan atas Nabi bertanya kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu, apa yang kau baca itu? Jawapannya, saya baca Taurat, wahai Nabi Allah, dengan tujuan untuk memperkayakan diri saya, atau boleh saya fahami apa yang terdapat dalam ajaran Yahudi. Jawapan Nabi SAW pesan kepadanya, "Lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu ila tibai." Wahai anak saudaraku, umur Nabi dengan Umar ni agak jauh bezanya. Maka Nabi telah bersabda kepada Umar Khattab, kalau wahai anak, kepada seumpama macam anak saudaraku, kalaulah Musa AS masih hidup zaman ni, tentu dia akan melempar Taurat itu, dia akan pegang Al-Quran yang diturunkan kepadaku. Jadi banyak cerita dongeng yang boleh kita lihat dalam Taurat yang sampai kepada kita. Termasuklah kisah dongeng mengatakan Ais ini telah pun dicabar oleh Yaqub AS, lantas Yaqub yang telah mencuri kenabian daripadanya, sehingga Ais yang sepatutnya Nabi itu lebih disayangi oleh Ishaq AS, dia tidak dapat oleh Yaqub. Ini cerita dongengan. Itu sebab di hujung ayat ini bila Allah menyatakan inna rabbaka alimun hakim. Alim ini, kata Ibn Arafah dan tafsirnya, alim bil waqti alladhi arsyada fihi rasul. Ini alim menunjuk kepada keilmuan Allah yang bersifat mutlak, yang tidak ada batasnya, bahawa ilmunya Allah mengetahui bilakah kelayakan orang itu untuk dipilih menjadi rasul. Hakim li wad'i risalah fi syakhsin duna syakhsin wa li qaumin duna qaumin. Jadi maknanya alim itu datang berkaitan daripada ilmu. Allah lebih mengetahui kelayakan waktu perutusan seseorang manusia dan siapa yang dipilihnya. Hakim, dialah yang maha bijaksana untuk menentukan siapa yang menjadi pilihannya. Bukan seperti kata fulan bahawasanya Nabi ini sebenarnya tidak layak dilantik, dia telah mencuri kenabian, seperti mana kata golongan Syiah bahawasanya wahyu yang sepatutnya turun kepada Ali itu telah tersilap dibawa turun oleh Jibril dalam kegelapan malam, lantas diberi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penutup bahagian yang ke-6, ayat yang ke-6 ini bila Allah menyatakan rabbaka alimun hakim. Allah lebih mengetahui tentang apa yang dilakukan olehnya, apa yang ditetapkan olehnya. Keilmuannya tidak boleh ditanya oleh sesiapa pun. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Hakim, dan Allah yang maha bijaksana untuk menentukan siapa yang akan menjadi putusannya. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita akan pelajari pula perkataan dalal, lafi dalalin mubin, kata-kata anak Nabi Yaqub itu kepada ayahandanya. Ini menimbulkan kemusykilan kalau kita mentafsirkan Quran secara direct tanpa melihat kepada penjelasan di sisi para mufassirin. Lalu timbullah kata bahawa anak mengatakan ayah hanya sesat pula. Masakan mungkin anak-anak mengatakan ayah yang merupakan Nabi Allah sebagai sesat? Mengapa penggunaan dalal digunakan dalam ayat ini? Nanti kita akan lihat dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.